Selamat sejahtera kepada Puan Ardini. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Angelin Jana Manajonatong, Jamarul Hizam bin Jaman dan Amber Peksila anak Peter. Bagi tugasan ini, kami telah memilih laras penceritaan dan tajuk cerita yang kami pilih ialah Tiga Rok Papu Tapau dari buku King Siliman. Dalam tugasan ini, kami akan menerangkan 4 ciri-ciri keperihalan peristiwa bahasa iaitu berkenaan dengan situasi persekitaran. Negeri Sarawak adalah satu negeri yang terbesar yang kaya dengan kepelbagaian budaya yang unik dari pelbagai elemen. Menurut laman Sesawang Sarawak Tourism, terdapat sebanyak 27 etnik yang wujud di negeri ini. Etnik Bidayuh merupakan salah satu kaum majoriti selain kaum Iban dan Melanau. Kaum Bidayuh terbagi kepada 4 kumpulan utama iaitu Bidayuh Bukar, Bidayuh Selako, Bidayuh Bau dan Bidayuh Biatah. Seperti etnik yang lain, etnik Bidayuh juga mempunyai keunikan yang tersendiri dalam aliran bahasa. Laras bahasa adalah salah satu aspek sosiolinguistik mengenai bahasa dan penggunaannya. Nick Safiah Karim 1982 mendefinisikan laras bahasa sebagai gaya atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Terdapat pelbagai jenis laras bahasa, misalnya laras bahasa sains, laras bahasa ekonomi, undang-undang, sastra, sukan, resepi dan laras bahasa iklan. Pengkaji telah memilih laras bahasa sastra untuk dikaji, iaitu memilih cerita rakyat dari masyarakat Bidayuh Serian yang bertajuk Tiga Rok Papu Tapau, yang bermaksud kata di dalam kolam. Ciri keperihalan peristiwa bahasa dalam situasi persekitaran yang pertama ialah cara penyampaian. Cara penyampaian dapat difahamkan sebagai gaya atau kaedah seseorang untuk menyampaikan dan mengetengahkan maklumat serta matlamat kepada pendengar atau pembaca. Perkara ini dapat dikukuhkan lagi dengan sokongan pernyataan daripada Aminuddin pada tahun 2009 yang diperoleh dalam kajian Zikaria 2015 yang menyatakan bahawa cara penyampaian dalam karya sastra merujuk kepada gaya pengarang mengetengahkan buah fikiran melalui bahasa yang dapat menyentuh emosi dan daya intelektual pembaca. Cara penyampaian merupakan tunjang utama dan amat signifikan dalam penceritaan kerana cara penyampaian dapat menghidupkan dan meningkatkan nilai tarikan sebuah cerita. Sebuah cerita yang dapat difahami oleh pembaca atau pendengar merupakan sebuah cerita yang mempunyai cara penyampaian yang efektif. Seterusnya, cara penyampaian boleh dikategorikan kepada 2 cara, iaitu secara tulisan dan lisan. Berdasarkan cerita tradisional masyarakat Bidayuh Serian di Kampung Tai yang bertajuk Tiga Rok Papu Tapau atau dalam bahasa Inggeris The Fox and the Pond, cara penyampaian dapat dikenepasi dalam cerita ini ialah cara penyampaian secara tulisan. Hal ini kerana cerita tersebut merupakan sebuah kisah yang diceritakan semula dalam bentuk tulisan. Dalam cerita Tiga Rok Papu Tapau, tiada unsur perbualan antara watak dalam cerita yang ditulis. Cerita tersebut hanya mempunyai hubungan secara langsung antara penulis dan pembaca. Penulis turut menyampaikan perkembangan cerita tersebut menggunakan ayat yang mudah difahami oleh pembaca tanpa menggunakan dialog. Tambahan lagi, cerita tersebut berbukti disampaikan secara bertulis kerana cerita tersebut telah dibukukan dan boleh dibaca. Pada awalnya, cerita Tiga Rok Papu Tapau disampaikan secara lisan oleh pencerita, namun selaras dengan perkembangan teknologi, cerita tradisional ini yang asalnya disampaikan dalam bentuk lisan telah berkembang mengikut gaya persembahan baharu iaitu melalui tulisan. Cerita ini turut disampaikan dalam bentuk tulisan kerana penulis ingin mendokumentasikannya supaya tidak lenyap di telan zaman dan tidak dilupakan. Tambahan lagi, cerita Tiga Rok Papu Tapau juga disampaikan melalui penulisan oleh pencerita yang berbangsa Bidayuh kerana masyarakat sekarang sedar akan kepentingan memartabatkan cerita rakyat yang turut tergolong dalam kebudayaan masyarakat Bidayuh. Hal ini kerana dahulu masyarakat Bidayuh menyampaikan cerita secara lisan kerana tidak menitik beratkan cerita rakyat. Perkara ini turut disokong oleh kajian Renew pada tahun 2017 yang menyatakan bahawa dahulu masyarakat Bidayuh tidak berusaha untuk mengangkat nilai cerita rakyat Bidayuh kerana mereka beranggapan bahawa sastra rakyat tidak signifikan dalam kehidupan mereka.
Tambahan lagi, masyarakat Bidayuh sekarang lebih maju dari segi pendidikan yang telah mendorong mereka untuk menyampaikan cerita rakyat Bidayuh melalui penulisan. Pembentangan ini akan disambung dengan menguraikan data seterusnya yaitu perhubungan sosial dan peribadi. Dalam laras penceritaan, hubungan sosial dan peribadi merujuk kepada cara seseorang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh hubungan dan ciri-ciri peribadi dalam cara mereka menceritakan sesuatu peristiwa. Perhubungan sosial dan peribadi ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian, yaitu aspek peribadi dan aspek bukan peribadi. Aspek peribadi dapat dikaitkan dengan perhubungan yang terjalin antara seseorang individu dengan individu yang lain. Contohnya, hubungan kekeluargaan, hubungan persahabatan, dan banyak lagi. Manakala, aspek bukan peribadi pula dapat dirujuk sebagai sebuah hubungan yang bukan bersifat peribadi, seperti hubungan yang terjalin antara penulis novel dan pembacanya, pembaca berita dan penontonnya, dan lain-lain lagi. Secara ringkasnya, aspek peribadi berlaku secara tidak formal, manakala aspek bukan peribadi berlaku secara formal. Berdasarkan cerita tradisional Bidayuh Serian di Kampung Tai yang telah dikaji iaitu Tiga Rupa Putapau, pengkaji percaya bahawa cerita ini pada awalnya adalah bersifat peribadi. Hal ini dikatakan demikian kerana pengkaji percaya bahawa cerita ini telah disampaikan dalam bentuk lisan dan diwarisi dari satu generasi kepada generasi yang lain. Perkara ini dapat disokong dengan pernyataan oleh Osman 1976 yang menyatakan bahawa cerita rakyat merupakan sebuah ekspresi budaya yang diteruskan oleh masyarakat, sama ada dari segi masa ataupun dari segi ruang. Ia dilafazkan dari mulut ke mulut dan tidak bertulis atau dicatat. Seiring dengan perubahan waktu, cerita rakyat ini telah dibukukan oleh masyarakat Bidayuh. Hal ini dikatakan demikian kerana pengkaji percaya bahawa semakin banyak masyarakat Bidayuh yang terpelajar dan menyedari bahawa cerita rakyat sebegini hendaklah dibukukan. Seterusnya, pembentangan ini akan diteruskan dengan menguraikan data yang seterusnya yaitu tajuk atau bahan yang diperkatakan. Tajuk atau bahan yang diperkatakan merupakan sebuah elemen yang penting dalam laras penceritaan. Hal ini dikatakan demikian kerana sebuah tajuk atau bahan yang diperkatakan dapat mempengaruhi cara pencerita menyampaikan ceritanya dan bagaimana cerita tersebut diterima oleh pendengar atau pembacanya. Secara ringkasnya, dengan adanya tajuk atau bahan diperkatakan, maka maksud atau informasi yang hendak disampaikan dalam sesebuah cerita itu dapat difahami mengikut konteksnya. Sebagai contoh, sekiranya tajuk atau bahan yang diperkatakan mempunyai unsur kesedihan, maka pencerita akan menyampaikan cerita tersebut dalam nada yang sedih, manakala pendengar pula akan memberi reaksi yang sedih sesuai dengan tajuk atau bahan yang diperkatakan tersebut. Berdasarkan kajian mengenai cerita tradisional Bidayuh Serian di Kampung Tai yang bertajuk Tiga Rupa Putapau, pengkaji mendapati bahawa tajuk atau bahan yang diperkatakan dalam cerita ini adalah berkaitan dengan pengajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana pengkaji mendapati bahawa wujud unsur pengajaran apabila pencerita menggambarkan berlakunya sumpahan yang menukarkan beberapa orang kanak-kanak menjadi katak setelah mereka bersifat biadab dengan seorang wanita yang lebih berusia daripada mereka iaitu Lunai. Berdasarkan cerita ini, pengkaji percaya bahawa sesebuah cerita raya kaum Bidayuh mempunyai tajuk atau bahan yang diperkatakan dan majoriti ceritanya adalah bersifat memberi pengajaran. Hal ini dapat disokong dengan pernyataan oleh Rinyuk 2017 yang menyatakan bahawa sastra rakyat di Sarawak merupakan hasil kreatif golongan rakyat desa. Masyarakat tani yang sederhana hidupnya ini adalah bertujuan di samping menghibur adalah untuk menasihat dan pendidikan secara tidak formal kepada ahli-ahli masyarakatnya. Akhir sekali, dapat disimpulkan bahawa laras penceritaan merujuk kepada gaya atau nada yang digunakan dalam sebuah naratif atau cerita. Laras penceritaan juga berkait rapat dengan pemilihan kata, gaya bahasa dan suasana keseluruhan yang tercipta ketika pembaca membaca cerita tersebut. Laras penceritaan merupakan laras yang menghidupkan suasana dan emosi yang sesuai dengan jenis cerita yang disampaikan. Penceritaan bagi cerita Tiga Rupa Putapau disampaikan menggunakan laras bahasa yang kreatif. Laras penceritaan amat penting, misalnya bagi cerita rakyat seperti Tiga Rupa Putapau, rakyat Bidayuh terdahulu dapat menyampaikan pengajaran dan pengalaman kepada pembaca melalui penceritaan. Oleh hal yang demikian, laras penceritaan sering digunakan untuk menyampaikan sebuah mesej kepada pembaca.